Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian. Hari ini terdapat satu tajuk berita yang menyebut nama Khairy Jamaluddin dan juga salah satu menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan, yaitu Tengku Zafrul. Disebutkan di dalam artikel berita dari biharian.com, Khairy Jamaluddin, Tengku Zafrul ganti Norza menjadi persoalan. Dalam artikel ini, walaupun lama lagi, tetapi desas-desus siapa pengganti Tan Sri Muhammad Norza Zakaria. Sebelum itu, mungkin ada yang tidak tahu siapakah Tan Sri Muhammad Norza Zakaria. Tan Sri Muhammad Norza Zakaria selaku Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM, di mana satu kabar angin yang sudah bertiup kencang, walaupun lama lagi, tetapi desas-desus siapa pengganti Tan Sri Muhammad Norza semakin sudah bertiup kencang. Dan yang menariknya, antara nama yang disebut-sebut menggantikan Norza yang akan melepaskan jawatannya hujung tahun ini ialah Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Tengku Datuk Seri Zafrul, Tengku Abdul Aziz, dan bekas Menteri Belia dan Sukan, Khairy Jamaluddin Abu Bakar. Namun mereka yang memasang hajat meneruskan legasi Norza harus memiliki 5 syarat. Nah, persoalannya, adakah di sini sekiranya Tengku Zafrul yang akan menjadi Presiden BAM ataupun Persatuan Badminton Malaysia, adakah beliau akan melepaskan jawatan sebagai Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri ataupun MITI? Dan yang kedua pula adalah Khairy Jamaluddin. Adakah sekiranya KJ menjadi Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM? Adakah ini bermakna KJ tidak lagi akan terlibat dengan politik? Nah, ini semua menjadi persoalan. Dalam artikel ini, perkara itu disuarakan secara pribadi oleh Timbalan Presiden BAM, Datuk Seri Jahaberdin Muhammad Yunus, yang berharap tokoh berwibawa dapat mengisi kekosongan itu dalam misi meneruskan kecemerlangan badminton negara. Katanya, antara syarat utama ialah tokoh berkenaan mampu mendapatkan dana selain memiliki minat mendalam terhadap sukan berkenaan. Tokoh yang berhajat juga perlu mempunyai kemampuan untuk mendampingi pemain dan jurulatih selain berupaya merangka program bagi meningkatkan sukan badminton ke tahap lebih baik. Adakah di sini KJ yang lebih layak ataupun mungkin Tengku Zafrul yang memang sudah ada jawatan sebagai menteri di dalam kabinet kerajaan hari ini? Awal bulan ini, Norza membuat pengumuman bakal mengosongkan kerusi nomor 1 badan induk berkenaan lebih awal berbanding selepas tamat Sukan Olimpik Paris 2024 seperti diumumkannya pada 15 Julai lalu. Secara pribadinya, menteri atau tidak, mesti ada 5 faktor yang saya gariskan itu, ujar Jahaberdin. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, menurut Anda pula, adakah Tengku Zafrul sebagai Menteri MITI hari ini layak untuk menjadi Presiden BAM ataupun Khairy Jamaluddin yang hari ini tidak memegang mana-mana jawatan sebagai Menteri maupun beliau bukan sebagai MP juga? Tuan-tuan dan puan, satu artikel dari biharian.com, KJ Tengku Zafrul dikatakan mungkin ataupun menjadi calon yang bakal menggantikan Norza. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian, Ketua Polis Negara ataupun KPN dalam satu lagi kenyataan, di mana ini satu tangkapan yang mengejutkan ramai. Tangkapan yang pasti mengejutkan kepimpinan politik di Malaysia. Satu artikel dari sinarharian.com. Pegawai kanan polis antara 3 ditahan SPRM. Kenyataan dari Ketua Polis Negara. Seorang pegawai kanan dan 2 anggota polis ditahan SPRM di Muar Johor. Ketua Polis Negara
Tan Sri Razaruddin Hussain ketika mengesahkan perkara itu, berkata, perincian lanjut mengenai penahanan mereka akan dibuat oleh Ketua Polis Johor. Saya sahkan penahanan mereka, namun perincian penuh boleh dapatkan daripada Ketua Polis Negeri Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat, katanya ringkas kepada bernama. Sementara itu, Pengarah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS Bukit Aman, Datuk Seri Azri Ahmad, ketika dihubungi, berkata, JIPS akan membuka kertas siasatan selari seperti biasa berhubung tangkapan oleh SPRM itu. Di sini disahkan oleh Ketua Polis Negara, di mana pegawai kanan polis antara 3 ditahan SPRM, seorang pegawai kanan dan 2 anggota polis ditahan SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di Muar Johor. Dinyatakan oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin ketika mengesahkan perkara itu, perincian lanjut mengenai penahanan mereka akan dibuat oleh Ketua Polis Johor. Nah, di sini kita dapat lihat mereka yang diberikan tanggung jawab, mereka yang diberikan amanah, mereka pula yang telah merosakkan kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Ini sudah menjadi bukti tangkapan yang mengejutkan dan pengakuan yang amat besar dari Ketua Polis Negara. Ini bukan tangkapan kepada individu biasa, namun kepada individu bahkan yang memegang jawatan penguat kuasa, yaitu pegawai kanan dan juga 2 anggota polis yang ditahan. Dalam artikel ini lagi, saya sahkan penahanan mereka menurut KPN, namun perincian penuh boleh dapatkan daripada Ketua Polis Negeri Johor, Datuk Kamarul Zaman. Saudara-saudara, menurut Anda, apa komen Anda? Menurut Anda, apa pula pandangan Anda? Setelah yang ditangkap ini adalah pegawai kanan polis serta 2 lagi anggota polis yang lain. Tonton apa? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Tuan-tuan dan puan, Tun Mahathir membuat satu pengakuan yang amat besar pada hari ini dengan menyatakan kesediaan beliau untuk ke mahkamah. Kita juga tahu baru-baru ini Polis Bukit Aman telah menyatakan bahwa akan memanggil Tun Mahathir. Pada akhirnya, saudara-saudara, dalam sebuah artikel dari biharian.com, Tun M dakwa arahan tak boleh sentuh 3R tidak sah, sedia ke mahkamah. Ada yang kata, adakah Tun Mahathir akan dipenjarakan? Adakah Tun Mahathir akan ditangkap? Bahkan spekulasi-spekulasi sebelum ini, adakah beliau akan terus meletakkan jawatannya setelah kalah pada PRU15 dan pada PRN pun tidak bertanding? Pada akhirnya malam ini, tuan-tuan dan puan, satu artikel dari biharian.com, Tun Dr. Mahathir Mohamad mengakui sedia didakwa di mahkamah berhubung dakwaan beliau mengeluarkan kenyataan berunsur penghinaan terhadap institusi diraja baru-baru ini. Bekas Perdana Menteri itu berkata, ini kerana pendiriannya berhubung larangan menyentuh isu berkenaan 3R yang merujuk agama, kaum dan institusi diraja adalah undang-undang yang tidak sah dan dengan larangan itu tidak digubal menjadi sebuah undang-undang yang diluluskan dan diwartakan di parlimen. Saya tidak faham kenapa saya disoal. Kerana arahan tidak boleh guna 3R tidak sah. Kalau nak buat undang-undang bukan kuasa PM, tetapi dia perlu pergi ke parlimen. Menurut Anda, tuan-tuan dan puan, adakah apa yang dinyatakan Tun Mahathir di sini akan mendapat sokongan ramai pihak? Dalam artikel ini lagi, kalau parlimen lulus dan diwartakan sebagai undang-undang, barulah undang-undang itu berkuasa. Tapi PM buat keputusan tanpa rujukan kepada sesiapa. Dan ia kononnya dijadikan undang-undang, sehingga polis bertanya kepada saya macam-macam. Katanya ketika menjadi panel program Minggu Negarawan.
yang membincangkan tajuk Peradaban dan Sosiologi di Yayasan Kepimpinan Perdana. Beliau berkata demikian mengulas kenyataan Bukit Aman yang mengesahkan PDRM sedang menjalankan siasatan ke atasnya berkaitan kenyataan berunsur penghinaan terhadap institusi diraja. Dalam pada itu, Mahathir menegaskan larangan berhubung isu 3R itu dilihat sebagai satu bentuk tekanan daripada kerajaan melalui pihak polis. Siapa sahaja bercakap pasal bangsa, agama dan raja-raja akan disoal oleh polis. Ini adalah satu cara penekanan. It's a form of torture. Ia satu bentuk tekanan. Sebab semua orang takut kalau polis datang. Kerajaan guna polis mengugut rakyat supaya jangan bercakap berkenaan perkara yang kerajaan tidak boleh jawab. Tambah beliau. Itu adalah kenyataan Tun Mahathir.